Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung kitab kita ni Yas'alunaka, tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan oleh Syekh Dr. Ahmad Syarbasi. Dalam bab besar dia para tokoh-tokoh ni. Okey, sekarang ni start topiknya umur Nabi Nuh AS. Umur Nabi Nuh AS. Ada orang tanya Syekh ni. Allah SWT telah berfirman bermaksud dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Apakah arti dari firman Allah SWT ini bahawa Nabi Nuh AS berumur 950 tahun? Apakah mungkin seorang manusia dapat hidup dengan umur yang sedemikian panjang? Apakah kaum Nuh juga hidup dengan umur yang panjang seperti umur di Nabi Nuh? Ataukah Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk beberapa generasi? Macam-macam mikir dah. Jadi orang mikir nak bukan tak? Kalau untuk mikir tak apa, beres lah. Selesai masalah. Tapi ulama kena jawab lah. Tapi gitulah mikir kuat ke telajak dia akan jadi kalau tentang Nabi Nuh lah kita tanzah Allah pemikir. Jelas sekali akan jadi tanzih kuat doa nak suci ke Allah. Pasal telajak pemikir nak. Tak apalah kita pergi sekarang ni tentang Nabi Nuh. Syekh jawab, sesungguhnya umur Nabi Nuh Nabi Allah Nuh AS sejak lama dijadikan perumpamaan untuk menunjukkan umur yang panjang. Inilah dalam Quran sebut menunjukkan benda ini adalah cerita pasal umur yang panjang lah. Kalau kita boboh Nabi Khidir umur panjang sampai Allah ni hidup, nampak sangat bercangguh dalam Quran lah. Nampak sangat ni kodim cerita Allah pasal Nabi Nuh ni 950 tahun tu tak pelik mana nak. Tak pelik lagi cerita Nabi Khidir, Nabi Ilyas lah jumpa tak tahu dah. Benda tu karut lah. Benda karut. Benda yang sepatutnya kalau orang betul-betul beriman dengan Al-Quran dan dia ni tidak memikir pelik, dia tidak dipengaruhi oleh tasawuf pelik-pelik, dia akan rasa dia tak boleh terima lah pendapat pelik-pelik gitu nak. Nabi Khidir timbul pula tak adalah ketika Dajjal nak bunuh pemuda tu belah dua dah. Tadi dikatakan Nabi Khidir juga dah. Dikatakan dah. Kalau pakai buah tu berat lah. Buah tak berti-berti. Jadi ini biasanya orang terpengaruh dengan tasawuf tarekat dia jadi gitu lah. Tak apalah tu cerita. Jadi sininya cerita Nabi Nuh ni sebagai mukjizat, sebagai perkara pelik yang Allah nak tunjuk tentang nabinya. Tiba kita ambil cerita lain yang tidak tahu hujung pakar sebagai cerita Nabi Khidir ke apa tak boleh pakai lah sepatutnya nak. Seorang penyair yang bernama Abdul Al-Itahiyah menunjukkan hal itu dalam syairnya, bermaksudnya, merataplah kerana kami akan menumpahkan darahmu wahai miskin. Jika sebelumnya engkau suka meratap, engkau pasti akan mati walaupun engkau diberi umur sebagaimana umurnya Nabi Nuh, umurnya Nuh. Kalau nak umur sepanjang mana pula dekat 1000 tahun pun tetap mati betul lah juga kata nak. Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 14 yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Lalu mereka ditimpa banjir yang besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maksudnya Allah SWT telah mengutuskan Nabi Nuh AS kepada kaumnya dan dia tinggal di tengah-tengah mereka dengan umur yang panjang, iaitu 950 tahun. Nabi Nuh AS menyuruh mereka kepada ajaran tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Tu apa? Misi utama Nabi Nuh iaitu mengajak kepada tauhid. Namun seruan Nabi Nuh tersebut tidak menambahkan bagi mereka kecuali kekufuran mereka bertambah-tambah kufur, bertambah-tambah agah. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahawa Allah SWT telah mengangkat Nabi Nuh menjadi rasul dan meletakkan risalah kenabian di pundaknya tak kala dia berumur 350 tahun. Tapi bukanlah umur muda-muda. Jadi rasul, tapi jadi rasul ni umur 350 tahun dah baru jadi rasul. Jadi 350, 950 tak 350. Bermakna 900 tahun. Nabi Nuh menjadi rasul dah, ditugaskan untuk menyampaikan dakwah. Selama Al-Quran menyatakan demikian, maka wajiblah bagi kita untuk menerimanya kerana Al-Quran adalah perkataan yang paling benar. Tak ada apa paling benar, Quran lah. Hak lain tu royak lah hadis tak mana pun dah. Orang boleh pertikaikan lagi.
Tapi Quran cerita tak ada boleh pertikaikan. Kalau hadis pun orang kata tak boleh pertikaikan, mutawatir. Itu pun tidak banyak lah, mutawatir lah. Ni kisah Nabi Nuh ni bukanlah daripada cerita-cerita dari mulut-mulut. Betul-betul daripada Quran. 950 tahun hidupnya umur Nabi Nuh ni. Tidak ada sesuatu yang aneh dan tidak mungkin dalam urusan ini. Kerana kehidupan sederhana yang dijalankan manusia pada masa-masa yang lalu itu lebih menyihatkan badan mereka dan lebih sedikit melahirkan penyakit. Orang zaman dulu makan yang sihat. Dia bukan apa makan yang orang ni nak. Makan yang orang ni cepat mati nak. Tambah-tambahlah kalau kita kaitkan Nabi Nuh ni adalah mukjizat lah. Perkataan Allah SWT adalah benar dan kita wajib beriman kepadanya dalam keadaan bagaimanapun. Telah diriwayatkan bahawa Nabi Adam AS telah hidup selama 930 tahun. Dan juga diceritakan bahawa kebanyakan Nabi mempunyai umur yang panjang. Dalam kitab Qisasul Anbiya disebutkan bahawa tidaklah aneh Nabi Adam dan orang-orang yang hidup dekat dengan zamannya mempunyai umur yang panjang. Jadi bukan Nabi Nuh sajalah. Orang yang hidup zaman dia pun amat panjang dah. Kerana spesies manusia pada masa pertama kemunculannya tidak banyak membawa beban kegelisahan, tidak dihinggapi oleh berbagai-bagai macam bentuk penyakit. Dan ketika itu mereka tidak memakan makanan yang sulit dicerna oleh alat pencernaan. Dia kata gitulah. Sehingga masuk akal sekiranya mereka hidup dengan umur yang panjang. Adapun kita lahir ke dunia dan adalah setelah spesies manusia dikalahkan oleh berbagai-bagai macam penyakit. Seorang dari kita mungkin menjadi sarang dari ribuan penyakit yang bermacam-macam yang kesemuanya berasal dari datuk-datuk kita dahulu dan nenek moyang kita dahulu dah. Sehingga kita tidak mampu untuk dapat menjalani hidup dengan umur yang lebih panjang lagi. Itulah sekadar pendapat lah dah. Dan bahkan sebenarnya ketua air kita ni dah, pengoksidaan kita ni dipaktukan alam sekitar juga. Zaman dulu bukan zaman kalau pergi angkasa dah, ikut kajian ni dah, sains ke apa, kalau kita ni bukan hidup di muka bumi dah, pergi ke angkasa, naik kapal angkasa. Naik kapal angkasa kita pergilah bertahun-tahun tu. Umur kita tak berubah sangat dah. Ada orang dia tak berubah lah, macam tidak ada pengoksidaan, jadi tidak menua dah. Lambatlah mati kalau kira. Dah tu kaji ada memang terbukti dah kaji. Jadi faktor apa dah? Jadi banyak faktor ni. Bumi sendiri ni ya ada faktor dari segi udara, dari segi jenis apa? Graviti pun apa tu semua ada pengaruh untuk menghasilkan ketua air kita dah. Jadi tidak pelik lah. Bukan faktor makanan yang banyak faktor lagi. Syekh ni royak faktor makanan saja, banyak faktor lagi. Bukan faktor graviti, faktor udara, faktor banyak-banyak faktor lagi lah. Tekanan udara, tekanan gapo pun yang berlaku tu kan. Jadi ada faktor itu menyebabkan pengoksidaan. Proses penuaan tu berlain bagi kita zaman ini dengan Nabi Nuh pun mungkin berlain lah. Gitulah lah. Selain itu, para pakar kedoktoran dan kondisi keadaan sosial berpendapat bahawa kekuatan manusia itu bersifat terbatas. Sementara kehidupan yang kompleks dengan cepat menghauskan kekuatan manusia itu. Kehidupan kita yang kompleks ni semakin cepat menyebabkan kita ni lebih cepat mati tak. Berbeza dengan kehidupan yang sederhana dan terbatas. Kerana dengan kehidupan yang terbatas dan sederhana, seorang dapat mampu hidup dengan umur yang lebih panjang. Kerana sedikitnya kekuatan yang terhauskan dengan kehidupan seperti itu. Kita sekarang tidak menjalani kehidupan sederhana sebagaimana dilakukan oleh Nabi Adam dan orang yang hidup dekat dengan zamannya. Melainkan kita menggunakan segala jenis makanan dan kelezatan hidup yang merosakkan dan menghancurkan kekuatan kita. Kata gitulah. Tu pun ya jugalah kita lah ni contoh makanan dah. Makanan kita ni sebenarnya ni banyak makanan proses. Makanan proses ni banyak merosakkan tubuh. Tak kira lah gula ko ataupun kata makanan proses lah tak. Jenis burger ke apa. Benda proses-proses hak tahan lama ni pengawet ataupun pewarna ke apa. Benda ni yang lebih memberi kesan kepada tubuh badan kita tak sesuai. Pasal tubuh badan kita ni Allah ciptakan sesuai dengan benda yang ada dah, hak biasa ada dah. Tiba kita proses jadi benda tahan lama ke apa, ada bahan kimia menyebabkan banyaklah kesan dak, bahaya dak. Sehingga tidaklah heran sekiranya umur kita pendek kerana sudah sedemikian banyaknya berbagai penyakit turun-temurun dalam diri kita.
Sekelompok pakar kedoktoran dari Jerman mengatakan sesungguhnya manusia zaman sekarang dapat hidup selama 300 tahun sekiranya dia hidup dengan mengikuti pola hidup tertentu. Jadi orang doktor dari Jerman ni buat kajian yang kata kalau kena cara betul cara hidup ni, lah kalau tidak accident ke apa tak pergi ke apa dah. Ya kesihatan tu kalau kena cara pemakanan ya kata boleh hidup bukan semata-mata sampai 300 tahun boleh hidup lagi manusia ni dengan keadaan sekarang dah. Ada juga pendapat yang berusaha memberikan penafsiran kata tahun yang terdapat dalam ayat Quran di atas. Pendapat itu mengatakan bahawa yang dimasukkan dengan tahun pada waktu itulah bulan pada masa sekarang ini. Ini mikir pelik dah. Dia kata tahun 90 tahun 90 bulan. Berkaitan dengan hal ini seorang penyair bernama Abul A'da Al-Mu'iri berkata dalam syairnya yang bermaksud, mereka menceritakan mengenai urusan orang-orang yang panjang umur. Saya tidak mengetahui mana pendapat yang masyhur. Apakah engkau melihat mereka menghitung hari-hari mereka selama sebulan sebagai setahun? Setiap kali mereka melihat hilal, maka dalam pandangan mereka, waktu telah berjalan selama setahun dah. Demikian yang seharusnya kerana akal terkecualikan pada hal-hal yang mengherankan. Tambah zaman dulu tak erti tahun. Dia kira bulan tu kira tahun lalu mudah nak kira dah. Namun perlu diingat bahawa hal ini adalah perkataan seorang penyair saja dan bukan perkataan seorang faqih yang terima. Sungguh tidak ada tempat bagi Abu Ala untuk merasa aneh kerana Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi rasa pelik tak logik pun. Kita tak kena terima hak Al-Quran, bukan terima hak dia kata. Sebagai mufassir bahkan mengatakan bahawa Nabi Nuh AS masih hidup selama 250 tahun setelah terjadinya banjir besar. Lepas banjir besar tu, naik kapal Nabi Nuh tu, hidup lagi 250 tahun lagi. Dengan begitu seluruh umurnya menjadi 1200 tahun. Dia kata gitu. Dia kata 50 campur 1250 tahun pula. 1200 tahun. Namun untuk yang terakhir ini tidak ditemukan pernyataan dalam Al-Quran. Al-Quran hanya mengatakan Nabi Nuh AS tinggal di tengah-tengah umatnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Dan ini adalah sesuatu yang wajib diimani. Setakat itu saja. Hak lebih daripada itu tak usah nak mikir. Tak usah nak mikir siapa capur 200 jadi 1200 tahun ke apa tak usah dah. Apakah tu 950 tahun? Mungkin itulah umur dia semua sekali. Dan mungkin ada tambah sikit kau gapo tak usah nak fikirlah. Benda hak tak cerita, tak usah nak caralah. Nampaknya umur kaum Nabi Nuh AS pun panjangnya mendekati umur Nabi Nuh AS. Namun itu tidak menutup kemungkinan bahawa Nuh AS masih tetap hidup setelah terjadinya banjir yang besar. Iaitu untuk terus melanjutkan dakwahnya di antara orang yang hidup setelah peristiwa banjir besar tersebut. Dan sungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Tinggi dan mengetahui segala sesuatu. Gitu ya. Selepas tu permaidani Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman ni suhu dah. Orang Yahudi ni dia cari haikal ke apa tu. Bawah istana tu ada ilmu sihir dah tau. Benda yang tersimpan kononnya dah. Dituduh Nabi Sulaiman ni ada benda pelik-pelik menguasai jin dan sebagainya tu kerana sihir dah. Sedikit bukanlah kerana sihir, kerana mukjizat dia kan. Tak apalah kita baca ni. Permaidani Nabi Sulaiman ni cerita pasal permaidani ni terbang ni. Benda ni bukan orang Islam saja dah. Orang Yahudi dan orang Nasrani, Kristian pun percaya. Nabi Sulaiman ni terbang dah dengan guna gapi terbang atas hangkugan tu. Satunya dia bagi kata permaidani ni terbang permaidani. Cerita Aladdin tu ada unsur tu juga dah. Cerita Nabi Sulaiman yang menguasai jin lah. Ada unsur tu dah. Okay, apakah benar Nabi Sulaiman menaiki permaidani yang berada di atas angin? Itu ke Nabi Sulaiman ni naik permaidani itu berada di atas angin. Apakah permaidani ini terbang dengan digerakkan oleh udara? Dia tanya gitu lah dah. Syekh ni jawab. Sulaiman bin Daud AS adalah salah seorang Nabi dan Rasul Allah SWT dah. Allah SWT telah menganugerahkan kepadanya dan kepada bapaknya berbagai-bagai macam kenikmatan dan keutamaan yang luas. Jadi Nabi Daud pun raja. Dia start ayah dia tu Nabi Daud dah. Sulaiman bin Daud dah. Ayah dia tu telah mengalahkan membunuh Talut dah. Jalut dah. Talut tu hak pembah ni orang ketua Bani Israel dah. Membunuh Jalut. Dan Jalut ni bunuh dia jadi pemerintah lah dah, mengalahkan tentera Jalut, jadi dia menguasai jadi kerajaan lah. Kerajaan yang kuat Daud. Lepas start Nabi Daud, Sulaiman tu semakin kuat dah. Bahkan Nabi Sulaiman ni sampai tahap kekuatan dia boleh menguasai jin-jin dah. Siapa kau cerita Ratu Balqis dan sebagainya lah. Jadi Nabi Sulaiman ni banyaklah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ni banyak kenikmatan dan keutamaan yang luas. Ibn Nawawi dalam kitabnya Tahdzibul Asma' wal Lughah mengatakan sebagai berikut. Ini kitab yang ringkas padat dan ilmiah lah ya.
Dia katakan, Pak Inawi kata, Sulaiman adalah seorang raja yang banyak sekali melakukan peperangan. Hampir tidak ada perangan yang ditinggalkannya. Dia bersama bala tenteranya dan haiwan-haiwan peliharaannya pergi menaikkan angin ke tempat mana sahaja yang dia suka. Angin mengangkut mereka lewat di atas persawahan tanpa menimbulkan gerakan pada tanaman. Dia terakak tu tanpa perlu pada geruk macam tidak berangkuat macam ribut dak, tapi terbang terjejah petanaman lain. Al-Quranul Karim telah berbicara mengenai angin Nabi Sulaiman pada 3 tempat. Dia tak cerita perang Medan. Ni dari Quran sebut angin je hakat Nabi Sulaiman bagi-bagi dia. Pertama dalam surah Al-Anbiya ayat 81 dia bermaksud, dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya, dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu. Jadi gitulah dak. Tunduk Sulaiman ni tunduk Allah menundukkan untuk Sulaiman angin. Lepas tu berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Gitulah lebih kurang dah. Selanjutnya surah Sabah ayat 12 Allah Subhanahu firman yang bermaksud, dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan yang semula. Laju, bukannya angin slow dah, laju dah. Sepatut pergi semula pakai sehari dah. Macam kata baik kita dah ni, laju dah. Dan perjalanan di waktu petang sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami cairkan tembaga baginya. Yang boleh kontrol buat daripada tembaga lah. Dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan padanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Gitulah. Begitu juga Allah SWT firman dalam surah Sad ayat 36 yang bermaksud, kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut ke mana saja yang dikendakinya. Ini sebut angin saja dah. Tak ada sebut permainan ni. Para mufassir mengatakan bahawa angin dimaksudkan adalah angin khusus dan bukan seperti angin kita kenal, bukan angin ribut apa kita kenal ni dah. Nak terbang kena tiup ribut bukan gitu dah. Angin khusus. Allah SWT telah menundukkan angin bagi Nabi Sulaiman sebagai mukjizat. Bukan sihir, mukjizat ni. Ya Allah SWT berikan kepadanya untuk menjadi bukti akan kenabian dan kerasulannya. Sebagaimana Allah SWT memperkuatkan setiap rasulnya yang lain dengan salah satu ayat atau mukjizat daripadanya. Ibn Jarir At-Tabari meriwayatkan dalam kitab tafsirnya bahawa jika Nabi Sulaiman hendak berperang atau melakukan kepergian, nak pergi musafir jalan jauh, dia memerintahkan pada para tenteranya untuk membentangkan bambu untuknya. Kemudian dia membawa semua perlengkapan yang dia ingin bawa. Dan lalu dia memerintahkan angin untuk bertiup kencang pada satu saat serta bertiup perlahan pada saat yang lain. Kemudian angin itu masuk ke sela-sela bambu tersebut dan membawanya ke mana sahaja yang dia inginkan. Gambar bambu ni gapo dah. Macam kapal. Udara gitu kali dah. Nah. Tapi gambar cerita-cerita putih gapo tu ditunjuk baca permainan ni lah tak tu beratapan banyak. Dan itulah yang telah dikatakan oleh Allah SWT di Allah SWT dalam surah Anbiya ayat 81. Dan itulah yang telah dikatakan oleh Allah SWT dalam surah Al-Anbiya ayat 81. Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan adalah kami maha tahu segala sesuatu. Jadi ikut perintah Nabi Sulaiman lah. Ikut angin nak pergi mana-mana dah. Juga firman Allah SWT dalam surah As-Sad ayat 36 yang bermaksud, kemudian kami tundukkan padanya angin yang berhembus dengan baik menurut ke mana saja yang dikehendakinya. Dalam kitab tafsir Ibn Katsir disebutkan bahawa Nabi Sulaiman mempunyai permainan yang terbuat dari bambu. Tafsir Ibn Katsir ada sebut. Dah. Tafsir lah bukan Al-Quran. Al-Quran tak sebut ada permainan ni ke apa nak. Tapi permainan itu terbuat daripada bambu. Bukan daripada ni lah. Apakah buluh ni bambu dah. Buluh. Di mana dia meletakkan segala keperluan di atasnya. Kemudian dia memerintahkan angin untuk mengangkatnya. Lebih ke gitu kan. Maka dengan izin Allah, angin pun masuk ke bahagian bawah permainan tersebut. Kemudian mengangkatnya dan membawanya ke mana-mana dah. Sementara di atas kepalanya selalu ada burung yang menaunginya dari sengatan sinar-sinar matahari. Dengan permainan ini, Nabi Sulaiman dapat pergi ke bahagian mana saja di bumi ini yang dia kendaki. Itulah cerita Nabi Sulaiman. Umayyad bin Umar
Ubaid bin Umar berkata, Nabi Sulaiman memerintahkan pada angin dan angin pun berkumpul sehingga seolah-olah seperti sebuah bukit yang besar. Kemudian dia memerintahkan supaya permaidaninya diletakkan di bahagian paling tinggi dari paling tingginya. Setelah itu dia memanggil kuda bersayap untuk membawanya terbang ke tempat permaidaninya diletakkan. Cerita kuda ada sayap pun ada unsur-unsur ni lah kat. Cerita-cerita zaman dulu lah. Ahli kitab dan Nasrani dan tu. Sebab itu maksudnya cerita tu dah. Cerita kartun ke apa. Kuda ada sayap ni ada unsur-unsur ni lah. So lagi buruk kata. Ada unsur-unsur ni lah. Lalu dia memerintahkan angin untuk mengangkat. Sementara dia menundukkan kepalanya dan tidak menengok ke kanan dan kiri kerana ta'zim mengagungkan kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Kerana sedemikian kecilnya dia di hadapan kerajaan Allah yang maha besar. Walaupun dia nampak hebat pun dia berasa kecil di hadapan kerajaan Allah SWT. Walaupun hebat kerajaan dia lah. Dan itu terus dia lakukan sehingga angin meletakkan dia ke tempat yang dia inginkan. Itu cerita Nabi Sulaiman mengikut Ubaid bin Umar. Jadi permaidani, ni sebut permaidani lah. Tadi permaidani tu macam buluh macam kapal kali kita dah. Kapal udara gano dah. Okay, lepas tu Hasan Basri pun mengatakan pula, pada pagi hari Nabi Sulaiman pergi dengan menaiki permaidaninya dari kota Damaskus dan kemudian dia makan siang di kota Istakhar. Lalu dia bergerak dari kota Istakhar dan bermalam di kota Kabul. Kabul ni dulu di Afghanistan. Dah. Maksudnya pada masa siang maka siang di kota Istakhar mana tahu dah jauh ni. Kota Kabul jauh lagi dah di Afghanistan. Dari penjelasan ini dapatlah kita tahu bahawa yang menggerakkan permaidani Nabi Sulaiman adalah angin dan semua itu berlangsung atas izin Allah SWT. Lebih kayak gitu dah. Apapun setakat tu saja dah. Riwayat-riwayat tu banyaknya bukan hadis Nabi juga. Ubaid bin Umar ni tabi'in kali tak. Sempurna Hasan Basri tabi'in lah. Jadi nak kata hadis Nabi cerita detail benda ni tak jelas lah. Tafsir Ibn Katsir pun dia sebut gitu dan tidak sebut siapa Nabi pun tidak lah. Sahabat pun tak sebut lah. Wallahu a'lam lah. Mungkin cerita-cerita tabi'in pun daripada unsur Israeliat. Daripada ulama-ulama zaman dulu. Daripada kalangan Ahlul Kitab. Iaitu Yahudi dan Nasrani. Mungkin juga tak. Banyak juga ulama kita terima. Sekadar terima lah. Jadi kita ni dengar pun sekadar dengar gitulah. Janganlah jadi itikad keyakinan yang muktamad lah. Habis tu cerita Nabi Sulaiman dah. Okay, pemuda Musa dan seorang hamba yang soleh. Tadi dalam ada tanya Syekh ni. Allah SWT berfirman yang bermaksud dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya. Muridnya kali pemuda Musa ni. Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan. Ke pertemuan dua buah lautan. Atau aku berjalan sampai bertahun-tahun. Jalan tu. Sampai jumpa nampak sakat dua buah lautan. Hinggalah firman-Nya berbunyi, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Siapakah yang dimasukkan dengan murid Musa tersebut? Murid Nabi Musa tu siapa dia? Jadi pengikut dia gimagi dia. Apakah yang dimasukkan dengan tempat pertemuan dua buah lautan itu? Serta siapakah yang dimasukkan dengan hamba yang telah Allah berikan rahmat dan ilmu darinya, dari Allah ni? Dia kata ilmu laduni. Orang tasawuf banyak Nabi ni. Nabi Khidir ni. Jadi, siapa tak? Okay, Syekh ni jawab. Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 60 hingga 65. Surah Al-Kahfi ayat 60 hingga 65. Maksudnya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan. Atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Maka tak kala mereka sampai ke pertemuan dua buah lautan. Kuasa tu macam dua buah lautan. Tak tahulah maksudnya sungai dengan laut ke. Nampak sakat lah ni. Lebih kurang tak. Mereka lalai akan ikannya. Teringat ke ikan dia. Ikan dia buat bekal ni. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Mati dah kali ikan tu. Tapi dalam bekal dia buat melompat. Jadi hidup mula. Maka tak kala mereka berjalan lebih jauh. Berkatalah Musa kepada muridnya. Pergi lagi. Bukan jalan lepas dah situ kuasa tu pergi lagi nak. Jalan jauh dah nak. Bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih kerana perjalanan kita ini.
Menggebuti lah makan bekal gitu lebih kurang. Muridnya menjawab, maksudnya, tahukah kamu tak kala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tidak ada yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan. Nah, ini salah kesihatan tak? Jadi salah kesihatan ni mungkin ada unsur syaitan, tapi kita yalah hadis-hadis dia cerita bukan sekadar kita salah syaitan, kita minta berlindung syaitan, tak penting lagi dah. Tak apalah. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali semula ke tempat tersebut, mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka bertemu dengan seorang di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan padanya rahmat dari sisi kami. Dan itulah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Itu Nabi Khadir. Atau Khidir. Bukan Khadir, tepatnya Khadir. Para mufassir telah berbeza pendapat dalam menentukan siapakah yang dimaksudkan Musa dalam ayat ini. Ada khilaf lagi. Ada kata bukan Nabi Musa hak suhu dalam Bani Israel. Ada kata Nabi Musa itulah. Sebagian dari mufassir mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan Nabi Musa di sini adalah Musa bin Mishak bin Yusuf bin Ya'qub. Namun kebanyakan mufassir mengatakan bahawa yang dimaksudkan adalah Musa bin Imran, iaitu Nabi Musa hak suhu dalam cerita Nabi Fir'aun itulah. Mungkin Musa lain. Pendapat yang kedua adalah yang benar, itu yang benar tu Musa Yesuh yang Nabi Fir'aun dah. Para mufassir juga berselisih dalam menentukan siapakah yang dimaksudkan dengan murid Musa tersebut. Siapa dia pula anak murid Nabi Musa ni? Sebahagian mufassir mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan murid Nabi Musa tu adalah dalam ayat tersebut adalah saudara dari Yusha bin Nun. Dalam pendapat yang sahih adalah pendapat yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan adalah Yusha bin Nun bin Faraim bin Yusuf. Dia adalah seorang yang berkhidmat pada Nabi Musa AS. Itu ceritanya. Dia pergi pada Nabi Yusuf kali tak? Sebenarnya Nabi Yusuf dulu orang Bani Israel dah. Tapi Nabi Yusuf tu dihormati dah. Dihormati maksudnya orang Bani Israel hebat lah juga jadi wazir dah. Tak lama tu kerajaan ni bertukar-tukar, berubah-ubah. Dalam masa sekejap tukar jadi zalim, jadi baik. Yang mengikut ketua Allah SWT dengan hikmah yang besar lah. Jadi kita ni jangan gitulah, jangan taksub politik apa. Benda ni ada hikmah yang besar. Setiap perkara berlaku ni dengan izin Allah SWT, berthinking positif lah. Bertindak, bergerak tu bergerak lah, tapi jangan terlajak taksub lah. Jadi berubahnya. Jadi sekali ni boleh kau Fir'aun pula mengata Fir'aun pula menyeksa Bani Israel, sehinggalah Nabi Musa dilahirkan sehingga membebaskan Bani Israel daripada ancaman Fir'aun lah. Ada pendapat yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan pertemuan dua buah lautan adalah tempat yang terletak di antara Laut Persia yang berada di sebelah timur dengan Laut Rum, yakni Laut Tengah yang berada di sebelah barat. Namun pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan pertemuan dua buah lautan adalah tempat yang terletak di antara Laut Rum dengan Laut Kulzum, dia kata. Yang dimaksudkan dengan Laut Rum adalah Laut Tengah. Sedangkan yang dimaksudkan dengan Laut Kulzum adalah Laut Merah. Laut Merah kat tepi negara Arab tu lah. Adapun persis tempat pertemuan dua buah lautan yang dimaksudkan adalah di kawasan telaga-telaga yang pahit dan telaga buaya. Pula dah. Terlepas dari itu, Al-Quran tidak memastikan tempat pertemuan dua buah lautan yang dimaksudkan. Yang pentingnya Quran itu tetap. Tak ada faedah lah maksudnya dia. Tak cerita benda gitu. Al-Quran juga tidak menyebutkan kedua buah lautan tersebut. Buah lautan apa tak cerita. Lagi pula penetapan tempat itu bukanlah termasuk bahagian akidah dan usuluddin. Adapun seorang hamba soleh yang dijumpai oleh Musa dan muridnya adalah Khidir ataupun Khadir AS. Namanya adalah Balya bin Malkan bin Faliq. Ni orang kata setengah-setengah ustaz tasawuf tarekat dia kata kalau nak minta apa kesulitan istighosah, sebut ya Balya bin Malkan. Ya Balya bin Malkan. Wahai Nabi Khidir lah untuk minta hajat, minta selamat lah. Itu istighosah minta dengan makhluk dalam keadaan kesulitan. Dia berasa macam Tuhan tu dengar dah. Makhluk Nabi Khidir ni hidup lagi lah mengikut ajaran dia ni. Ni karutnya. Dan julukannya Abul Abbas. Ada pendapat yang mengatakan bahawa dia bernama Khadir kerana dia suka duduk di atas permukaan tanah berwarna putih sehingga permukaan tanah itu menjadi hitam. Ada juga pendapat gitu.
Ada kata jadi khudra wa ija, jadi ija. Apa ada dah? Sekelompok ulama dan para sufi meriwayatkan bahawa Khidir ataupun Khidir ni adalah seorang nabi. Ni majoriti ulama kata Khidir ni bukan wali lah, nabi dia. Bahkan sebahagian dari mereka mengatakan bahawa dia adalah rasul. Ramai kata dia ni rasul juga, bukan sekadar nabi. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa dia hanyalah seorang wali. Ni pendapat golongan tasawuf ada. Ada pendapat yang mengatakan bahawa dia masih hidup hingga sekarang dan baru akan meninggal pada akhir zaman ketika Al-Quran telah diangkat. Dia kena bunuh kau hidup mula lah oleh Dajjal tu. Cerita ada setengah kata Nabi Khidir lah. Mereka menceritakan tentang hal ini tentang Nabi Khidir dengan cerita yang bermacam-macam dan pelik-pelik. Hanya Allah yang tahu hal yang gaib. Tidak ada dalil dan hujah yang pasti dan mutawatir berkenaan dengan pendapat-pendapat tersebut. Wallahu a'lam. Kalau kita dengar cerita Nabi Khidir kat pelik-pelik lah. Pelik-peliknya bukan Nabi Muhammad SAW tak ada cerita jumpa Nabi Khidir. Tak ada, cari dah hadis mana tak jumpa tak. Hak jumpanya orang-orang hak jahil kadang-kadang tu. Mak cik tu apa cik tu. Semaya sebelum ni pun baru taubat lagi. Lepas tu baca zikir selawat zikir-zikir tertentu. Lepas tu tiba-tiba berjumpa dah dengan Nabi Khidir. Amal zikir-zikir tarekat tertentu dah. Selawat zikir tertentu tiba-tiba jumpa Nabi Khidir. Kita berbelik lah tak. Dan perjumpaan tu macam-macam. Ada kata dengan wajah muka hitam. Ada po Cina, ada po Arab. Ada rambut panjang, ada janggut pelebak, ada tidak. Tak ada janggut. Macam-macam cerita tentang Nabi Khidir ni. Mengikut set-set golongan tasawuf tarekat setengah tu, dia kata boleh tengok belakang dah. Tu bukan Nabi Khidir hak sunnah. Tu kata jenis gitu, jenis tu kata jin. Jin ni. Lagi tu pun ada sebenarnya pendapat ulama. Contohnya Maulana Maududi tu dia kata Nabi Khidir ni melekat. Bukan orang dah. Nabi Khidir ni melekat dah. Tapi pendapat tak kuat lah dah. Pasal Nabi Khidir ni dikenali ramai dah. Orang kenal situ. Kalau melekat ni kenal kan dah. Okay, habislah dah. Khidir atau Khidir ni sahabat Musa. Ada orang tanya Syekh, apakah Khidir itu seorang rasul, nabi atau salah seorang wali Allah SWT? Jadi Khidir atau Khidir adalah manusia yang telah dijadikan contoh dalam hal keluasan ilmunya, kedalaman hikmahnya dan kesabarannya yang amat tinggi dah. Kata Khidir atau Khidir adalah sebutan baginya. Namanya adalah Balya bin Malkan bin Faliq sebagaimana telah dicatat oleh para ulama. Namun kitab Mawsu'ah Al-Arabiyah Al-Muyassarah mengatakan bahawa namanya adalah Ilya bin Ilyas. Dia termasuk keturunan Nabi Nuh AS. Adapun julukannya, kunyahnya adalah Abul Abbas. Apa-apa pendapat yang mengatakan ada pendapat yang mengatakan bahawa sebab mengapa dia dijuluki dengan panggilan Khidir adalah kerana duduk di atas permukaan tanah putih. Lalu tanah itu menjadi hitam, khadra. Hitam sayur dia tak jenis hijau itu tak. Nawawi dalam kitabnya yang berjudul Tahdzib al-Asma' wal-Lughah menguatkan cerita ini. Cerita jadi hitam ataupun khadra. Jadi macam tumbuhan kali tak. Kerana cerita itu terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Kata Sahih Bukhari ada. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, sesungguhnya dia dinamakan Khidir kerana dia duduk di atas permukaan tanah sehingga bahagian belakangnya berwarna hitam. Berwarna khadra. Okey, hitam betul ni no. So hitam jenis tumbuhan. Khidir adalah sahabat Musa kalimullah AS. Dialah yang telah disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 65 hingga 70 yang bermaksud, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu, yang telah diajarkan kepadamu. Dia menjawab, sungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Musa berkata, insya-Allah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar. Dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang apa-apa pun. Sampailah aku sendiri yang menerangkannya kepadamu. Kemudian Al-Quran menceritakan hal aneh yang Allah SWT telah lakukan melalui tangannya. Allah dia buat tapi melalui tangan Nabi Khidir yang pelik-pelik. Para ulama sepakat bahawa Khidir ni adalah seorang di antara hamba-hamba Allah yang soleh, yang telah Allah anugerahkan kepada mereka rahmat dan ilmunya. Itu berdasarkan kesaksian Al-Quran pada ayat di atas.
Semua ulama sepakat bahawa Khadir ni bukanlah seorang Nabi yang diutus untuk suatu umat tertentu. Namun pada rinciannya mereka masih berselisih pendapat. Nah, pada umat tertentu kau buat mana? Silah. Tapi kalau Nabi Musa betul-betul kepada Bani Israel dah. Tapi Nabi lain tu termasuklah Nabi Khadir ni untuk siapa dia tak tahulah. Adakah dia tidak diutus ke ataupun diutus ke ataupun Nabi saja bukan Rasul? Macam-macam khilafnya. Ada sekelompok ulama dan kaum sufi yang mengatakan bahawa Khadir adalah seorang Nabi. Walaupun bukan seorang Rasul. Ada kata gitu. Dan sungguhnya dia masih hidup hingga sekarang. Ini cerita banyak dengar. Mereka memperluaskan pembahasan hingga pada hal-hal yang sulit untuk terima teknologi nafsu. Dia cerita Nabi Khadir. Nawawi memberikan komentar mengenai kaum sufi dan pendapat mereka mengenai Khadir. Ini Nawawi komen ada. Cerita-cerita mereka yang mengisahkan bahawa mereka telah melihatnya Khadir, berkumpul dengannya, menerima sesuatu dari Nabi Khadir itu, melakukan soal jawab dengannya, dan mengenai keberadaannya di tempat-tempat yang mulia adalah sedemikian banyaknya sehingga tidak dapat dihitung dan begitu terkenal untuk disebutkan. Ikut agak banyak dah lah. Kalau ikut agaknya dah. Kaum sufi menggambarkan Khadir sebagai pemimpin para wali. Ini sekar penyakit. Dia bukan cakap Nabi Rasul, dia cakap wali dia. Bapa mengaji untuk guru yang habis ni nak suruh jadi wali. Tak ada kerjaan lain jadi wali. Wali Allah lah kalau kita ni orang Islam ni. Cuma ni wali tu ada peringkat yang dekat dengan Allah, ada jauh sikit ni. Wali yang dekat lebih tinggi darjat dia. Bukan cara ke wali tu, cara ke dekat dengan Allah. Ini sibuk dia jadi tak wali dah. Penunjuk perahu-perahu yang berada di lautan. Mampu mengubah bentuk rupa dan wajahnya ke dalam berbagai bentuk. Ni cerita-cerita sufi ni. Perahu sesak gapo tengah laut tu. Nabi Khadir juga. Tu berupa macam-macam rupa ni. Kata penegak rupa ada jumpa orang jumpa cerita macam-macam dah. Mempunyai umur yang langgan. Umur untuk berhenti. Dan baru akan mati pada akhir zaman tak kala Al-Quran sudah diangkat. Dan bermacam-macam lagi cerita yang mereka katakan. Kalau kita baca kitab tasawuf tarekat pasal Nabi Khadir ni banyak benar lah. Tak berhenti dah. Imam Qushairi dalam risalahnya yang terkenal itu risalah Qushairiyah. Ini terkenal kalau ngaji tasawuf tarekat ataupun tasawuf bukan tarekat kan tasawuf biasa pun. Selain daripada Ihya Ulumuddin ke kitab-kitab Imam Ghazali antara terkenal dalam kitabnya selain daripada kitab Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari tu. Terkenal juga ialah risalah Qushairiyah ni. Risalah Qushairiyah ni orang ada kitab ngaji dah. Dia mengatakan Khidir bukanlah seorang nabi, dia hanya seorang wali. Ni tasawuf yang kayak gitu lah. Cara so jadi wali sama dah. Yang penting untuk kita catat, dia adalah seorang hamba yang soleh dan seorang wali yang bertakwa. Adapun mengenai cerita-cerita yang mengatakan bahawa dia seorang nabi atau rasul tetap hidup hingga akhir zaman, atau mampu mengubah bentuk dia ke dalam berbagai-bagai bentuk yang bermacam-macam, tidak ditemukan nas yang pasti dan mutawatir yang mendukung cerita-cerita tersebut. Sebenarnya Allah sahajalah yang benar-benar mengetahui tentang hakikat berbagai-bagai urusan. Tapi sebenarnya jumhur ulama kata, Nabi Khadir ni adalah nabi, bukan wali dah. Itu pendapat jumhur ulama dah. Apa-apa pun nak kira jumhur untuk jumhur pun, jangan buat hujah lah. Setengah tu ramai tu buat hujah. Cerita Nabi Khadir ni dijadikan hujah untuk dia buat-buat bid'ah benda bagus. Dah sebabnya ilmu laduni, sebut ilmu laduni dah. Istilah yang biasa digunakan oleh tarekat tasawuf ni. Berdasar ke cerita Nabi Khadir ni ialah dia terima ilmu laduni, ilmunya daripada Allah SWT. Lepas tu dia cerita kecek dengan kuasa dia. Ni dah masalah tarekat tasawuf setengah tu dah. Dan jangan terpengaruh dengan akhlak. Ni masalah lah, dah masalah. Pokok kita, masyarakat kita ni. Pasal akhlak ni, dia merebuh lah tak. Orang-orang tarekat tasawuf setengah-setengah lah tak. Guru dia ni, dia memang, kadang memang lembah lembut lah. Sekarang memang kita tak nafikan. Dulu masa saya ketika cek ke apa, jumpa dengan Al-Arqam ni. Memang kita lah tak. Dia puji dia, puji Allah tu ada depan orang ramai ni. Tak apa, saya sama-sama dia akan puji. Dia akan puji apa? Abu Ya tu dah. Dengan satu pujian yang hebat lah. Dengan dia kata ikut sunnah Nabi yang banyak dah. Lepas tu lepas tu dia ni ada tu lah. Macam-macam lah. Macam Nabi. Ni lah ni pak dulu tu Abu Ya lah. Arqam dah kita ingat zaman kita kecil-kecil. Dan ni timbul pula Habib pula dah. Saling puji memuji antara mereka. Ada kata ni serupa akhlak Nabi. Dia berani bubuh atas nama Nabi tu. Akhlak Habib ni. Lepas tu ada setengah tu kata wajahnya Habib tu serupa dengan Habib muka Nabi. Serupa wajah, serupa muka Nabi.
Bahaya gitu tu bahaya. Kita berbuah atas nama Nabi tu ni bahaya. Berdusta atas nama Nabi tu. Kita tak boleh buat gambar gitu bahaya dah. Wajah serupa wajah Nabi ke apa tu adalah pendustaan kat atas nama Nabi dah. Beza sikit dah ni dah. Kita tak boleh berbuah atas nama Nabi dah. Walaupun kita tak guru besar setara mana pun tak boleh mudah-mudah kita berbuah atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, lagi lah dah. Kehidupan Isa alaihissalam. Apakah arti dari firman Allah SWT melalui lisan Nabi Isa AS sebagai berikut maksudnya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Apakah benar Al-Masih akan tetap hidup selama 1000 tahun setelah terjadinya kiamat? Cerita macam-macam. Cerita kedai kopi ni. Syekh ni jawab. Dalam surah Maryam, Allah SWT menceritakan keadaan Al-Batul, yang ni Siti Maryam. Al-Batul dia panggil dia. Ini Siti Maryam tak kala mengandungkan Isa. Setelah melahirkannya, Nabi Isa tu, dan tak kala membawanya ke hadapan kaumnya. Nabi Isa tu, Maryam tu bawa Nabi Isa jumpa kaumnya. Masuk Al-Quran ni. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah orang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang penzina." Maka Maryam menunjukkan kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimanakah kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkata Isa dia baby kecil gitu atas gendong tu, dukun. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Kecil pula, baby kecil. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberikan Alkitab Injil. Dan dia menjadikan aku seorang Nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana sahaja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Surah Maryam ayat 27 hingga 33. Cerita ni lah. Cerita Nabi Maryam. Nabi Isa ni, Ibn Maryam ni, dia kecil baby. Ni Mahasa tu memang tuduh kuat lah. Maryam berzina macam-macam. Tapi dia bunyi gitu, tersentuh mereka. Cakap lah kalau benda biasa, memang dia lahir kerana zina ke apa. Baby sungguh tak boleh kecil. Dia tunjuk benda pelik. Sehingga boleh kecil baby kecil, boleh kecil fasih pula tu dah. Menyebabkan dia tersentuh. Itulah. Ada juga ramai juga yang beriman, ramai juga yang kafir gitulah. Tapi yang penting je, menunjukkan satu mukjizat yang hebat lah. Adapun arti dari ayat terakhir yang ditanyakan adalah sesungguhnya keselamatan menyertai Isa AS tatkala dia dilahirkan, sehingga syaitan sama sekali tidak dapat menyentuhnya. Syaitan tak boleh sentuh Nabi Isa. Demikian juga Allah SWT menganugerahkan baginya keselamatan dan ketenangan pada saat dia meninggal ke dunia ini. Begitu juga ketika dia dibangkitkan kembali, dia selamat dari rasa ketakutan yang menjangkiti manusia tatkala mereka melihat gemuruh dan dahsyatnya hari kiamat. Imam Ar-Razi berkatakan, berdasarkan nukilan dari sebagai imam mengatakan, keselamatan adalah ungkapan mengenai tercapainya keamanan. Salah satu bentuk keselamatan adalah selamat dalam kenikmatan dan hilangnya berbagai-bagai bala dan bencana. Dalam ayat di atas, seolah-olah Nabi Isa memohon kepada Allah SWT supaya dirinya diberikan apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepada Yahya. Hal ini disebabkan oleh Allah SWT telah berkata mengenai Yahya, kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Jadi ni tak serupa dengan Nabi Yahya lah. Tentunya doa dan permohonan para Nabi itu mustajab. Saat-saat yang benar-benar manusia begitu memerlukan keselamatan ada 3. Saat kelahirannya, saat kematiannya dan saat dia dibangkitkan. 3 waktu tu dia nak selamat lah. Molek berlaku dah. Semua saat yang memerlukan keselamatan dan tercapainya kebahagiaan dari Allah SWT. Semuanya dipohonkan oleh Nabi Isa supaya dia terlepas dari segala macam kesulitan dan ketakutan dalam segala hal. Ayat ini memberikan isyarat bahawa Nabi Isa akan mengalami apa-apa yang dialami manusia lainnya, iaitu kematian dan kebangkitan. Jadi Nabi Isa pun serupa dengan manusia lain akan mati dan akan bangkitnya. Oleh kerana itulah Imam Ibn Qasir berbicara mengenai ayat ini sebagai berikut. Maksudnya,
Ini merupakan pernyataan akan kehambaan dirinya di hadapan Allah SWT. Jadi Nabi Isa ni nak tunjuk dia jadi hamba, bukan jadi Tuhan. Dan juga pernyataan bahawa dirinya adalah salah satu makhluk Allah. Dia bukannya Tuhan, makhluk Allah. Di mana dirinya juga hidup dan juga mati dan akan dibangkitkan juga. Sebagaimana seluruh makhluk yang lain juga. Namun Nabi Isa AS mendapat keselamatan dalam 3 keadaan ini. Iaitu merupakan keadaan-keadaan yang paling berat, paling sukar bagi para hambanya. Jadi dekat nak lahir, payah nak boleh hidup dah. Dekat dan mati takut. Mati dalam keadaan tak molek, tak bahagia dah. Masuk kubur dalam keadaan dosa ke syirik dah, ni tak jauh dah. Selamat mati kan? Selamat mati dalam apa kata husnul khatimah. Dia akan selamat dari kubur paling awal sekali dia. Bencana kalau bagi orang yang tidak beriman. Lepas tu pada akhirat di pada mahsyar lagi orang sakit benar lah bagi orang yang tidak beriman ataupun orang yang banyak dosa. Payahlah hidup sangat lah. Hidup paling lama pula. Bukan semata apa dunia. Dunia kita berasa lama dah. PKP ni. Tak boleh dah. Tapi ingatlah kehidupan akhirat jauh lebih lama dah. Selawat dan salam dari Allah semoga tercurah kepadanya. Adapun mengenai omongan, kata-kata yang mengatakan bahawa Al-Masih AS akan hidup selama 1000 tahun setelah hari kiamat adalah sesuatu yang tidak pernah kami dengar. Ada orang yang berpendapat demikian. Wallahualam. Cerita gini banyak dah. Lepas kiamat pun hidup lagi dia dah. Ni karut-marut dah. Karut-marut yang kita tak boleh pakai dah. Kita kena berpegang pada Al-Quran dan hadis yang sahih. Bukan cerita-cerita orang. Cerita tadi pun pelik Nabi Khadir. Ni cerita Nabi Isa pelik pula bunyinya. Cuma ada bahala mati. Nabi Isa ni tak angkat macam mana dah. Ada perbahasan tu tapi saya tak cerita lah. Secara umum dia angkat ke langit ke roh dia saja ke sekalian jasad dia ke turun. Ada perbahasan. Secara umumnya ulama ahli sunnah ni tak si bincang panjang. Dia angkat kan? Angkat sungguh lah. Tapi ada perbincangan kata dia ni di atas bumi. Mayat dia lepas ni bangkit. Dia roh dia turun jadi dia bangkit bangun semula. Dia akan itulah. Tu perbahasan ulama lah. Kita tak cerita lah. Secara umumnya kita terima seadanya. Benda yang tak tahu tu senyap saja. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika. Subhanakallah wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.